Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan pergi kepada soalan trial Melaka tahun 2021 untuk subjek kimia tingkatan 4 bab yang ke-7, iaitu tajuk kadar tindak balas. Okey, untuk soalan A dia kata rajah 3.1 menunjukkan graf isi padu gas yang terbebas melawan masa bagi satu tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik. So ini adalah graf yang diberilah. Okey, jadi yang pertama sekali disuruh nyatakan maksud kadar tindak balas. Okey, sekejap maksud kadar tindak balas. Okey, untuk maksud kadar tindak balas, dekat sini ada dua kadar tindak balas, dua maksud kadar tindak balas yang kita boleh bagi. Okey, di mana yang pertama kita boleh bagi sama ada maksud kadar tindak balas secara asasnya, ataupun yang kedua kita nyatakan secara spesifik. Di mana yang kedua, kalau kita nyatakan secara spesifik, okey, apa yang akan terjadi jawapannya adalah perubahan isi padu gas. Okey, highlight dekat sini. Okey, perubahan isi padu gas. Allah, saya nak buat bulat tapi tak jadi. Okey, perubahan isi padu gas dekat sini, gas karbon dioksida per unit masa. Okey, per unit masa. Jadi ini adalah maksud kadar tindak balas yang spesifik, di mana kita terus nyatakan perubahan apa. Okey, perubahan isi padu bahan ataupun hasil apa, iaitu kadar gas karbon dioksida perkan dengan unit masa. So dekat sini awak akan dapat berapa? Satu markah. Okey, macam mana awak dapat hasil dia adalah gas karbon dioksida? Sebab awak tengok dekat sini. Okey, ini dah tentu-tentulah dia tulis isi padu. Okey, macam mana awak dapat karbon dioksida? Sebab awak tengok dia merupakan tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik. Dia sebenarnya ada trik dia dekat situ. Okey, ada trik dia dekat situ macam mana awak nak tahu apa hasil akhir dia. Okey, yang tu nanti saya akan terangkan untuk tajuk kadar tindak balas yang lain lah, dari segi explanation untuk teori. Okey, yang tu nanti saya akan terangkan. Okey, tapi yang this one, cara dia memang ada cara, di mana in this case hasil gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida. So kalau kita nyatakan maksud kadar tindak balas secara spesifik, inilah dia jawapan dia. Okey, di mana perubahan isi padu gas karbon dioksida per unit masa. Tapi kalau awak tak tahu macam mana nak buat maksud kadar tindak balas secara spesifik, awak boleh buat secara am sahaja, secara khusus sahaja. Di mana kalau secara khusus, maksud kadar tindak balas akan jadi perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Okey, so dekat sini dia akan jadi perubahan kuantiti. Okey, dia akan jadi perubahan kuantiti bahan atau hasil. Bahan atau hasil tindak balas. Okey, dia berubahnya sampai dekat situ saja. Okey, perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Okey, itu secara am. Kalau secara khusus kita terus tukarlah, spesifikkan. Kalau kuantiti ada beberapa, sama ada isi padu, jisim dan sebagainya. So dekat sini dia bagi tahu isi padu gas yang berubah. So kita terus bagi tahu perubahan isi padu gas, bahan atau hasil tindak balas. So dalam hasil kita apa gas yang terhasil, iaitu karbon dioksida perkan dengan unit masa. So dekat sini awak ada dua choice, dua pilihan. Sama ada yang pertama nak buat maksud kadar tindak balas secara am, ataupun awak nak buat secara spesifik. Okey, sebab dalam skema jawapan dia tak ada fixkan benda ni. Okey, dia tak tentukan benda ni. Sometimes skema jawapan dia terima maksud kadar tindak balas secara am, kadang dia terima yang spesifik sahaja. Okey, so awak ada dua pilihan lah. Tapi cadangan saya awak mahirkan cara untuk buat maksud kadar tindak balas yang spesifik. Okey, itu cadangan saya. Okey, untuk yang kedua pula, okey, dia tanya nyatakan satu perubahan yang dapat diperhatikan dalam eksperimen ini yang boleh digunakan untuk menentukan kadar tindak balas. Obviously apa dia? Mestilah isi padu gas karbon dioksida yang dikumpulkan, ataupun cukup awak buat isi padu gas karbon dioksida sahaja. Keyword dia.
Sebab apa? Sebab awak tengoklah dekat isi padu ni, dekat graf yang dia bagi, dah terang-terang dekat sini dia bagi isi padu gas. So isi padu gas itulah yang menentukan kadar tindak balas kita nanti. Alright. Okay, so untuk soalan A2 saya rasa tak ada masalah. Okay, untuk soalan A3 dia suruh hitungkan kadar tindak balas purata. Okay, keyword dia dekat sini, adalah kadar tindak balas purata. Okay, untuk kadar tindak balas awak kena kenal pasti these 3 sentences, these 3 questions yang maybe akan keluar dalam SPM untuk pengiraan lah. Yang pertama soalan dia boleh tanya hitungkan kadar tindak balas purata. Okey, yang kedua dia boleh suruh hitungkan kadar tindak balas pada minit kedua. Okey, pada minit kedua. Ini dari segi struktur ayat lah. Pada minit yang kedua. Ini pengiraan yang kedua. Okey, yang ketiga dia akan tanya pada minit kedua, yang ni pada 2 minit pertama. Okey, pada 2 minit pertama. Okey. Jadi soalan calculation yang ada dalam tajuk kadar tindak balas ini yang tricky. Yang tricky ada 3. Okey, di mana dia akan minta awak untuk hitungkan kadar tindak balas purata, ataupun soalan minta suruh hitungkan kadar tindak balas pada minit kedua, ataupun the last one dia akan suruh minta hitungkan kadar tindak balas pada 2 minit pertama. Okey, kenapa saya cakap tricky? Sebab untuk yang kedua dan yang ketiga ni probably awak akan ingat dua benda yang sama. Okey, dan awak juga kena tahu untuk awak nak buat kadar tindak balas untuk pengiraan pertama, kedua dan ketiga, semuanya menggunakan cara yang berbeza. Okey, semuanya menggunakan cara yang berbeza. So, dia agak tricky sikit kat situ. Okey, kalau awak tersilap sahaja, maka awak tak akan dapat markah. Okey, jadi dekat sini nanti kita akan pergi kepada kadar tindak balas nanti. Kita akan tengoklah dari segi pengiraan macam mana. Okey, tapi in this case bila dia minta kadar tindak balas purata, formula dia, okey, bila dia minta kadar tindak balas purata, formula dia adalah Vmax perkan dengan masa. V ni apa? V ni adalah isi padu maksimum. Okey, isi padu maksimum. Okey, so kita tengok dekat graf. Kita di antara kat sini kita ada kat sini 22, 38, 45. Yang paling maksimum yang mana? Yang paling maksimum, paling tinggi mestilah 45, betul? So, nak cari kadar tindak balas purata, kita ambil Vmax perkan dengan masa. So, masa untuk 45 ni berapa? 200, awak tengok 240. So 45 bahagikan dengan 240. So berapa tadi? 45 unit, kena tulis centimeter cube perkan dengan 240 saat. So awak tekan kalkulator. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan awak adalah 0.188 centimeter cube per second. Okey, so awak tengok dekat sini markah berapa? Markah 2 markah. Markah pertama awak gantikan nilai ke dalam formula 1 markah, jawapan akhir berserta unit yang betul 1 markah. So awak dapat 2 markah dekat sini. Okey, so untuk soalan B, dia kata kelaskan tindak balas berikut kepada tindak balas yang cepat dan tindak balas yang perlahan dalam jadual yang disediakan. So dekat sini dia bagi apa? Tindak balas, tindak balas dalam sel elektrik, pembakaran bunga api, kakisan batu dan penampaian. Okey, untuk yang this one sebenarnya kira markah percuma lah. Okay, markah percuma lah. Kenapa? Sebab awak fikir secara logik sahaja. So kalau awak tengok dekat sini, tindak balas dalam sel elektrik. Okay, dalam sel elektrik obviously
tindak balas dia akan cepat lah. Sebab bila dalam sel elektrik awak pasang sahaja punca kuasa, tindak balas akan terus berlaku. Betul? So tindak balas dalam sel elektrik ni adalah tindak balas yang cepat. Pembakaran bunga api, awak ada bunga api, awak bakar bunga api tu, okey, waktu awak bakar bunga api tu, adakah dia terus terbakar ataupun dia ambil lagi masa 5-10 minit baru nak terbakar? Dia akan terus terbakar, betul? So bila terus terbakar, maksudnya cepatlah tindak balas dia. Okey. So untuk kakisan batu cepat ke lambat? Kakisan batu lambat lah. Sebab contoh awak ada satu batu, okey, awak ada buat satu batu, lepas tu awak curahkan air yang berterusan ke atas batu tu untuk sejam. Batu tu akan terkakis tak? Batu tu akan berubah tak sifat dia, bentuk dia, fizikal dia? Tak berubah. Tapi cuba kalau kakisan batu tu yang awak nampak kat laut tu, contoh kan, kat laut tu kita ada tebing, kat situ ada batu, dan batu-batu tersebut selalu dipukul oleh ombak. Selalu dipukul oleh ombak, oleh air laut, okey, yang berterusan, maksudnya bertahun-tahun, barulah batu tu lama-lama boleh terkakis dan sifat fizikal dia akan berubah bentuk. So dia ambil masa yang cepat ke lambat? Lambat lah. Bukannya awak boleh tuang air dalam masa sejam, lepas tu sifat dia dah berubah. Tidak, dia ambil masa bertahun-tahun. So ini perlahan lah ataupun lambat. Okay, penampaian. Adakah awak nampak penampaian awak bubuh awak tapai something dalam masa sejam dah jadi? Tak, dia ambil masa. Okay, paling lambat, paling cepat sehari, paling lambat boleh jadi seminggu, okay, boleh jadi bertahun pun ada. Okay, so dekat sini sebenarnya adalah logik lah. So sebab tu saya cakap markah percuma. So ini bila kita kelaskan, kita akan dapat macam ni. So kalau awak tengok dekat sini markah 2 markah, nak dapat 2 markah macam mana? Make sure awak punya pengelasan tu betul lah. Kalau tindak balas cepat, awak buat kat sini tindak balas dalam sel elektrik, pembakaran bunga api. Okay, and then untuk tindak balas lambat, awak buat kakisan batu, penampaian. Betul semua baru 2 markah. Tapi kalau salah satu, awak akan dapat satu markah sahaja. Okey. So setakat ini sahaja video kita untuk kadar tindak balas untuk trial Melaka 2021. Jadi kita kembali dalam video yang akan datang untuk soalan-soalan yang lain.